Dah 10 minit pun ni habis dah. Lembik-lembik hok bawah belakang ni tergelam air habis. Hujan lebat yang melanda negeri Kelantan pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan bencana banjir berlaku. Kawasan Rantau Panjang dan Pasir Mas di antara daerah yang mengalami bencana banjir yang paling teruk sekali sejak 2014. Ya, start hujan 2-3 hari, start hujan petang Khamis malam Jumaat. Start hujan hari tu tok bertiti sampai ke maghrib ada orang royak bunyi. Kita pun dengar macam bunyi macam putih beliung gitu. Kau dah mau kata beteng pecah lepas maghrib. Beteng pecah tu orang ada lah mai royak mana-mana tok si paket tu waktu tubik. Tok rajin lah jadi gitunya kalau mari air pun putus tangga pas 2, pas 3, semua mari gitulah. Dah lah kita sipek-sipek ni duk. Kejut gelar habis bagi-bagi. Peti put gelar mesin put gelar tapi tak ada nak buat gapo. Ambil beras tu jemur atas perahu. Makan masuk beras tu. Sedih dik perasaan mak cik. Melihat kepada keadaan banjir pada tahun 2022 ini, keadaan ini lebih teruk daripada keadaan banjir yang berlaku pada 2014 yang lalu. Namun, penduduk sekitar masih lagi berada di kediaman mereka dan meneruskan aktiviti-aktiviti mereka. Di samping itu, mereka juga turut melakukan aktiviti menangkap ikan bagi menerus kelangsungan hidup mereka pada musim banjir ini. Ada amaran daripada inilah pihak kerajaan apa, cumanya kami tidak expect lebih daripada jangkaan kami lah. Terlampau kuat lebih daripada tahun 2014. Biasanya kawasan ini dah biasa banjir. Tapi ada juga 2-3 rumah yang berpindah. Kebanyakan daripada kami memang dah biasa jadi tak berpindah lah. Semua biasanya setiap rumah kat sini ada perahu. Setiap rumah satu perahu macam tu sebab sini kawasan banjir. Tempat yang tak pernah banjir pun dia orang terkena juga banjir dan ada yang rumah sampai teralih, sampai nampak bumbung sahaja. Pada kali ini APM telah menggerakkan hampir 800 petugas bagi menolong masa-masa banjir negeri Kelantan yang melibatkan 8 daerah yang terjejas. Hampir 20 buah bot dan 10 buah lori yang digerakkan ke operasi yang terjejas yang melibatkan hampir 8,000 lebih mangsa. Keseluruhan bagi negeri Kelantan, pusat pemindahan yang disediakan untuk banjir adalah 553 pusat pemindahan di keseluruh Kelantan lah. Proses untuk pemindahan dengan situasi dan jumlah yang tinggi menjadi kesukaran kepada agensi penyelamat untuk memberi bantuan dalam tempoh yang singkat. Selain daripada itu, jalan utama untuk memberi bantuan, terutamanya jalan perhubungan utama daripada Pasir Mas dan Rantau Panjang telah terputus. Dan ini antara cabaran yang terpaksa kita hadapi untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa di kawasan Rantau Panjang yang terjejas teruk pada kali ini. Lain pula cerita Nik Ruzilaili Nik Koop, seorang anggota APM yang bertugas di Rantau Panjang. Nik Ruzilaili bukan sahaja berkhidmat untuk masyarakat terutamanya pada waktu banjir, namun beliau juga tidak lupa tanggungjawab yang dipikul untuk menjaga anaknya yang lumpuh setelah kemalangan 2 tahun yang lepas. Ini sedikit luahan yang terpendam jauh di dalam lubuk hati seorang anggota APM dan juga seorang ibu. Kali pertama saya merasa macam ni, tapi saya tadi nak kata gapo, fikir kalau aku klik panah-panah marah pun lelaki marah ke ya. Sabar ajalah. Masa kejadian berlaku, saya dengan anggota unit terpanjang pergi menyelamatkan mangsa untuk pindah ke mangsa ke PPS Kuala Tinggi. Tiba-tiba anak saya dalam pukul 8. Ya. Air naik ni. Pas saya duduk atas terak masa tu, royak
Ucu kemah dulu barang-barang mana tak guna tu ucu naik-naik ngabah dulu. Padahal pukul 10 saya balik. Anak saya ni ada OKU seorang kan. Saya punggah dia anak saya ni letak kat luar ni. Punggah katil apa tak kat luar tu. Pas saya pun malam tu beberapa kelik pada pikir-pikir bukan tidur lah kemah-kemah rumah semua apa. Dalam pukul 3, pukul 2 badan letih ke, ngatuk. Saya ambil kursi, 3 putih kursi, tidur atas kursi. Tu kali pertama tu pengalaman saya semama dekat 13 tahun saya masuk dalam APM. Barulah saya tahu perasaan orang ni rumah orang naik air. Kan semua kita tengok je kan kita tak merasa. Bila kita merasa, kita tak rasa tak boleh nak cakap. Saya fikir-fikirkan saya anak yang air naik tu tak fikir lain tak apa dah. Saya fikir yang OKU ni. Sebab dia berjalan tak boleh dia harap tenaga kita semua. Saya harap-harap banjir dah lah datang. Saya dah tak tahan dah saya. Tu baru cubaan Tuhan duga kita dengan cara tu je. Tak banyak. Kalau banyak, saya tak tahu nak kata apa. Sebab saya tak ada fikir benda lain. Saya fikir anak saya tu seorang je. Sebab dia tidak suka orang kan. Pahabah dia pun bukan segar sangat bekas kena stroke. Mau uji harap lepas ni dah lah naik air kawasan ni. Sudah untuk sekali pun mau uji rasa dia serik. Mentah raya orang kampung tu tak tahu naik tu. Bagaimana perasaan dia. Kita cuma kita melihat je. Kita tak merasa. Bila kita merasa cara ni kita dah terasa. Apatah lagi. Saya tak kalau boleh tak naklah naik air di kawasan-kawasan gini. Semualah kawasan Rata Panjang ni tak payah naik air lah. Kesian saya tengok. Selama ni kita pandang orang je. Kita tak merasa. Sekarang bila kita dah merasa, kita tahu bagaimana periknya seseorang itu bila umur dia ditimpa bencana. Pada tanggal 10 Mac 2022, sekali lagi Nik Ruzi Laili sekeluarga diuji apabila anak lelaki beliau yang lumpuh akibat kemalangan 2 tahun yang lalu telah mengembuskan nafas yang terakhir. Walaupun pelbagai dugaan yang melanda, namun wanita ini tetap cekal dan reda di atas pemergian anak tercinta.